stigma yang ke atas sekali. Stigma. Kemudian pemegang dia ni, pemegang stigma yang panjang ni kita panggil stele. Dan dia punya ovari dia tu yang bulat ni lah. Yang bulat. Dalam ovari sama macam manusia, kita panggil dia ovule. Okay, kalau manusia ovum. So kalau untuk tumbuhan kita panggil dia ovule lah. Okay, so stigma, stele, ovary, ovule. Yang ni adalah kapel, organ pembiakan betina. Organ pembiakan betina. Stigma, stele, ovary, ovule. Okay, habis. Kemudian di luar dia tu, di luar dia ni, kita namakan sebagai stamen. Okay, stamen ni ialah struktur pembiakan ataupun organ pembiakan jantan. Okay, stamen terdiri daripada anther. Yang atas sekali ni ialah anther. Yang memegang anther ialah filamen. Tekak dia tu, leher dia tu ialah filamen. Okey, dah, tu je. Jadi organ pembiakan jantan ada dua sahaja, anther dan juga filamen. Okey, yang betina tiga tadilah. Stigma, stele, ovary, ovule. Okey, kemudian pada struktur bunga ni juga awak nampak ada petal. Petal tu ialah kelopak dia. Okay, petal. Okay, turun bawah. Awak ada sepal. Sepal ni ialah yang warna hijau tu yang ada pada permukaan petal tu. Sebelum petal tu kembang, dia akan dilindungi oleh sepal dulu. Okay, kemudian kita ada batang ataupun tangkai. Tangkai ni kita panggil peduncle. Okay. Ini adalah struktur bunga. Bunga apa ni? Bunga lili kot. Okay, now kita tengok bunga raya. Okay, bunga raya pun sama kat bawah ni. Okay. Struktur bunga raya, dia ada dua-dua juga. Struktur pembiakan lelaki dan jantan dan betina dia ada pada satu bunga. Ada spesies yang dia ada pada dia berbeza. Dia bunga jantan dia satu bunga, bunga betina dia satu pokok. Tu pokok apa? Tu pokok betik lah biasanya, kan? Okey, kalau awak tengok pokok betik, lepas tu kan awak tanam betik. Okey, awak tengok kenapa pokok ni tak berbuah-buah pun pokok betik ni. Okey, rupa-rupanya pokok betik ni dia berbunga. Tapi bunga dia tu hanya bunga jantan sahaja. Okey, dia hanya bunga jantan sahaja. Jadinya pada pokok bunga tu, pada bunga dia tu, awak hanya jumpa struktur anther dengan filamen sahaja. Pada bunga pokok betik yang tak berbuah-buah tu. Yang ni anther, yang ni ialah filamen. Jadi jangan duk pelik lah. Bila awak tengok dia tak berbuah, maknanya bunga yang dibawa tu ialah bunga jantan. Jadi dia perlukan awak lah. Awak kena ambil inisiatif. Okay. Awak cari pokok bunga, pokok betik satu lagi. Okay, pokok betik yang satu lagi. Cari pokok betik yang ada buah. So bila dia ada buah betik, maknanya dia adalah struktur pokok betik betina. Sebab hanya pokok betina sahaja yang akan berbuah. Macam kita lah manusia. Hanya manusia perempuan sahaja yang mengandung. Gitu. Jadi bila pokok betik ni awak nampak dia berbuah, maknanya bunga dia ni ada struktur organ pembiakan betina. Maknanya bunga dia tu bunga betina. Jadi kalau awak tak kahwinkan dia, awak tak jadi ejen pendebungaan dia, sama juga pokok betik yang ada bunga betina ni pun dia takkan berbuah juga. Okay, tapi dalam kes ni ejen pendebungaan dia ialah haiwan lah. Ataupun angin. Tapi cikgu rasa kalau bunga betik ni haiwan lah kot, lebah kan. Jadi dia perlukan lebah. Dia lebah kat sini. Okey, dia perlukan lebah. Jadi kerja lebah ni, okey, dia hinggap pada bunga jantan pokok betik yang tak berbuah-buah ni, dia hinggap. Jadi dia akan collect bunga dekat kaki lebah ni lah. So bunga akan melekat pada kaki lebah.
Lepas tu lebah ni nanti dia akan terbang pergi dekat bunga betina ni. Dia yang akan pindahkan bunga tu pada bunga betina. Kemudian berlakulah persenyawaan antara gamet tu dan terhasillah buah. Okay. Ini contoh yang cikgu bagi melibatkan pokok lain-lain. Pokok betik jantan dia bawa bunga jantan, pokok betik betina dia bawa bunga betina. Tapi contoh dalam buku teks ni dia bagi satu bunga ada dua organ. Dia bukan pondan bunga ni. Dia bukan khunsa. Tapi dia memang Tuhan jadikan dia gitulah, ada dua Dia banyaklah juga spesiesnya. Contohnya tumbuhan pokok bunga lili pun sama, dia ada dua organ pembiakan. Pokok bunga raya pun dia sama, dia ada dua organ pembiakan. Jadi awak nampak yang panjang yang tinggi macam ni. Okey. Yang ni yang duduk sorang-sorang ni, yang tu ialah betina. So ni adalah stigma dia, ini ialah stil dia lah. Bahagian ovari tu kita tak nampak, melainkan awak kerat lah, kerat membujur. Awak nampak lah ovari dia tu. Okay, so yang ni ialah organ pembiakan jantan. Awak nampak lah, yang awak nampak banyak tu ialah jantan punya lah. Ada stil dengan betul lah. Enter dengan filamen. Biasanya yang jantan punya dia banyak. Sekeliling bunga tu banyak yang jantan. Awak jumpa enter dengan filamen lah banyak. Stigma tu ada satu dekat tengah ni je Okey, faham itu? Okey, kita pergi muka surat 115. Okey, pun sama dia bagi pada awak contoh bunga lain. Ni nampak lebih jelas lah. Okey, 3 spesies bunga dia bagi contoh. Bunga jantan dan betina. Yang ni memang awak nampak ada bunga dia. Okey, awak memang nampak ada bunga dia. Jatuh-jatuh ni kat petal dia. Okey. Kemudian kita pergi kepada jadual 6.2. Perbandingan antara bahagian jantan dan bunga. Okey. Perbandingan ni mula kita pergi persamaan. Sebab ingat dulu cikgu pernah cakap kalau perbandingan awak kena masukkan dua-dua persamaan dan perbezaan. Biasanya markah pada persamaan ni dia lebih kurang 2 atau 1 markah. Biasa 2 lah, 2 markah. Okay, yang banyaknya markah dia dalam perbezaan ni banyak. Okay. Tak susah pun. Jadi bila awak dah faham dia punya struktur tu, awak bezakan sahaja dari segi dia punya struktur dia. Okay? Bezakan sahaja struktur dia. Persamaan kedua-duanya menghasilkan gamet, of course lah kan. So itu adalah tujuan organ pembiakan, mesti hasilkan gamet. Tak kisah. Cuma yang bezanya, yang ni kalau jantan dia akan hasilkan gamet jantan macam manusia. Dan kalau betina dia akan hasilkan gamet betina. Tapi persamaannya dia punya tujuan asal bunga ni adalah untuk pembiakan. Jadi dia mesti hasilkan gamet. Okey, kedua-duanya terletak pada organ bunga. Of course lah. Memang tak ada organ lain. Dalam struktur tumbuhan ni, bunga ni sangat penting. Sebab dia bukan saja nak nampak cantik kan. Tapi dia kalau untuk tumbuhan yang berbuah, dia adalah tempat terletaknya organ pembiakan, iaitu bunga tu sendiri. Kalau pokok tak ada bunga, kita boleh assume pokok tu takkan berbuah. Betul? Kalau awak nampak pokok rambutan dekat luar tu tak ada bunga. Macam mana ni tak ada bunga ni rambutan ni? Dia tak ada buah lah. Awak jangan berangan lah nak makan buah rambutan. Gitu. Kan? Kalau awak nampak sekarang ni, cikgu dah nampak rambutan dah ada buah dah. Sebelum dia berbuah tu, dia berbunga dulu. So, buah tu datang dari mana? Datang dari bunga. Kemudian, dari segi bahagian tu. Okay, awak boleh bezakan lah. Tengok daripada gambar. Kalau bunga jantan, kita ada stamen. Dekat hujung kepala dia tu, kita panggil dia stamen. Tapi kalau bunga betina, kita panggil dia kapel. Stamen tu ialah jantan yang terdiri daripada anther dan filamen. Okay. Kalau betina, kapel yang terdiri daripada stigma, stil dan ovari. Okay.
Kalau jantan, dia hasilkan debunga. Yang debu-debu ni, awak nampak debu bila awak pegang berdebu tangan awak tu adalah debunga yang dihasilkan oleh jantan. Kalau betina, dia tak ada hasilkan debunga. Sebab dia ada struktur yang dekat bawah tu, dia ada pundi embrio. Kat bawah sekali dia ada pundi embrio. Pundi embrio ni awak boleh assume seperti uterus. Okey, pada manusia, awak boleh imagine pundi embrio ni ialah uterus. Okey. Kalau jantan, dia akan mengunjur keluar dari dasar ovari. So, dia nanti yang akan membentuk laluan, dia akan tembus masuk ke dalam ovari. Manakala, bahagian betina bunga, dia tak perlu buat apa-apa. Dia duduk je kat tengah-tengah tu. Dia tunggu je. Ovari, stamen tu menembusi, filamen tu menembusi dasar ovari. Okay, dia terletak di bahagian tengah bunga sahaja. Okay. Okay, so eksplorasi ni pun ada bagi tahu maklumat. Dia kata bilangan stamen bunga ni berbeza mengikut spesies. Kalau pokok bunga tasbih hanya ada je satu je stamen. Okay, stamen tu ialah organ pembiakan jantan. Pokok cactus saguaro di Gurun Sahara pula, Arizona, stamen paling banyak. Dalam satu kuntum bunga dia ada 3,482. So you just imagine lah, dia punya stamen tu banyak mengelilingi kapel, organ pembiakan betina. Jadi dia bergantung kepada spesies. Okey. Practice formative 6.1. Okay, yang ni awak boleh labelkan sendiri lah. Okay, so cikgu rasa tak susah lah yang ni. Okay, nanti buat. Okay, so sekarang cikgu nak masuk pembentukan debunga dan pundi embrio. Okay, semua jelas ke cikgu cakap seorang ni? Awak ingatkan duk cakap dengan dinding dah tadi. Okay, yang tu tak ada masalah. Cikgu rasa yang tajuk struktur tu senang je. Yang ni cabaran dia. Okay, kalau pada manusia, kita belajar dulu kan pembentukan zygote. Yang tu embrio, daripada embrio jadi zygote, daripada zygote jadi fetus, sampailah jadi orang kan. So dalam tumbuhan ni pun sama, cuma kita tak adalah guna nama fetus apa semua tu. Tapi sebab kita belajar pembiakan dalam tumbuhan, so tujuan dia adalah untuk melahirkan ataupun membiakkan dia lah. Nak membiakkan pokok tu sendiri supaya spesies dia tu terus ada kan. Okay, so dalam tajuk pembentukan debunga dan pundi embrio, mula-mula sekali kita tengok dulu pembentukan debunga dulu. Yang ni cikgu nak awak ambil, kita conteng. Okay, pembentukan debunga. Kita tajuk. Okay, so awak ingatlah dalam kepala yang debunga ni hanya untuk tumbuhan. Debunga ni dia adalah gamet. Okay, so dia adalah gamet jantan yang dihasilkan oleh stamen ke stigma, yang dihasilkan oleh stamen lah. Okey, gamet jantan. Cikgu lukis lagi kalau yang mana lupa tu. Ni. Okey, gamet jantan. Yang ni. Yang ni kita panggil enter. Enter yang hasilkan gamet jantan. Cantik lah. Enter. Yang dihasilkan oleh enter. So enter ni dia akan hasilkan gamet jantan. Gamet jantan kalau bagi pokok kita panggil dia debunga. Debu. Memanglah dia berdebu. Okey. Kemudian bahagian enter ni kita besarkan dia, kita potong dia.
Okey, kita buatkan rata rentas. Kemudian kita nampak sebenarnya dia terdiri daripada lobul. Lobul tu lubang lah. 1, 2, 3, 4. Okay. So dalam ni ada sel induk dia. Okey. Okey dah. Jadi yang ni dia punya tengkuk dia tu kita panggil dia filamen. Kan? Okey, lepas tu yang ni kita panggil lobul lah. Okey, lobul. Okey, lobul. Okey. Jadi, struktur yang penting yang mainkan peranan dalam penghasilan gamet tu yang ni. Ni, pundi dia bunga. Okey, so jadi satu struktur ni, seekor ni yang bulat ni, okey, kita besarkan. Ini ialah pundi dia bunga. Okey. Dalam pundi dia bunga tu nanti awak akan jumpa dengan ni. Inilah yang pentingnya. Okey. Ni. Tarik lagi. Okey, itu ialah sel induk microspora. Microspora. Dah, semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil Okey. Sel induk microspora. Okey. Sekelompok tisu tumbuh dalam setiap lobul untuk membentuk 4 pundi debunga. Okey. Jadi dalam satu enter ni biasanya kita ada 4 lah pundi debunganya. Okey, 4. 1, 2, 3, 4. Okey. Ada 4 pundi debunga. Dalam setiap satu pundi debunga ni pula awak ada beratus-ratus sel induk debunga ataupun kita panggil dia sel induk microspora. Sel induk debunga. Ataupun kita panggil dia juga sel induk debunga. So dia punya tu ada banyak beratus-ratus. Banyaklah. Okey, kemudian sel induk microspora ni, okey, cikgu ambil satu je. Cikgu ambil seekor je. Okey. Cikgu ambil satu je bahagian ni. Contohnya lah cikgu ambil satu. Kita keluarkan. Okey. Ni, satu. Kita namakan dia sel induk microspora. Isi dia. Sel induk microspora ni apa yang dia buat? Dia akan membahagi secara meiosis. Mio. Okey, sebab kita belajar pembiakan memang kita akan mio lah. Kita tak akan buat mito. Kita tak akan buat mito. Memang kita akan mio je. Meiosis. So, bila meiosis, awak terus kepilkan ayat awak tu untuk apa? Tujuan apa dia meiosis? Secara meiosis untuk hasilkan 4 sel gambar tak ada. Okey, sorry. Hasil muda hilang. Okey. Dah nampak? Nampak Nampak. Okey. Gitu. Cerita cikgu tadi,
sel induk mikrospora ni satu, cikgu ambil contoh, dia akan membahagi secara meiosis dan dia akan hasilkan 4. Satu ni, okey, dia akan mengalami meiosis, mio dekat sini. So dia akan hasilkan 4. Dia akan jadi 4 lah. 1, 2, 3, 4. Gitu. Jadi kita dah tak panggil dia sel induk mikrospora lagi dah. Kita panggil dia tetrad. Sebab dia 4, tetra. Tetra ni adalah 4. Jadi hasilkan 4 sel mikrospora. Sel mikrospora ni lah namanya tetrad. Satu lagi point dia, yang haploid. Yang haploid tu maknanya dia punya bilangan kromosom dalam tu separuh induk. Jadi dia ringkaskan N lah. Haploid apa pula dah haploid ni? Okey, ingat balik dulu. Sel induk mikrospora ni diploid, 2N. Okey, 2N. Kita panggil dia diploid. Macam manusia, kalau kita diploid, kromosom kita ada 48 kan? Okey. Kalau orang, kita ni 2N kita ialah 48. Okay, 2N tu kita panggil diploid. So, diploid kita 48. So, bila bentuk meiosis, penghasilan gamet, okay, kita akan jadi N. Okay, separuh kan? Half. So, half ploid kita 48 bagi 2. 48? Kurang ni. Kita 46. So, kita akan dapat 23. Cikgu lupa. Bukan manusia lah kalau 48. Alien. Okay. Jadi, tumbuhan bersamalah. Sel induk mikrospora, diploid dia 2N. Tak tahulah jumlah dia berapa kan. Dia bergantung pada spesies bunga lah, spesies tumbuhan. So, bila mengalami meiosis, dia akan jadi haploid. So, tetrad ni ialah haploid lah ni. N. Gitu. So, yang ni dalam sel induk ni, diploid lah lagi. 2N. Boleh. Jadi, setiap sel dalam tetrad akan berkembang membentuk debunga. Okay, jadi, yang mana debunganya? Ni lah ni. Ni lah debunganya. Ni satu ni. Ni. So, satu ni dia akan jadi debunga. Itulah debunganya. So, dalam tetrad ni kita boleh katakan dia ada 4 lah debunga. Setiap sel dalam tetrad akan berkembang membentuk debunga. Okay. So, satu ni keluar. Cikgu keluarkan dia. Dia pun keluar kan? Satu keluar. Okay, dia N. Okay. So, dia bukan, bila dia dah jadi tetrad, dia ada 4 dalam ni. So, setiap satu debunga ni, dia akan mitosis pula. Dia sendiri dah akan mito. So, kita belajar mito dulu. Satu mito hasilkan 4 kan? Ni semua mito. Okay. So, hasilkan 4. 1, 2, 3, 4. Okey. Setiap sel dalam tetrad akan berkembang membentuk debunga. Nukleus dalam debunga akan membahagi secara mito dan hasilkan sel dengan 2 nukleus. Iaitu nukleus kayak gini. Ni nukleus. Okey, nukleus. Okey, ni adalah struktur debunga ni. So, point dia ialah nukleus dalam debunga
membahagi secara mito. Hasilkan sel. Hasilkan sel. Sel ni ada 2 nukleus. Yang ada 2 nukleus. Okay. So, nukleus penjana 1. Satu lagi nukleus tiup. Okay. Cukah sangat. Kak, tolong tutup pintu. Okay. Jadi, ni, debunga ni, okay, debunga ni, dia akan bermitosis. Mula-mula sel debunga ni sendiri, dia akan mito. Dia akan pecah kan, jadi 4. Jadi 4 sel anak. Tapi, dalam setiap sel anak ni, nukleus tu sendiri, dia akan membahagi 2. Dia akan membentuk 2 nukleus. Dia akan pecah 2. Okay, mitosis dan menghasilkan sel. Dalam sel tu ada 2 nukleus. Satu nukleus penjana. Setiap sel tu dia akan hasilkan. Ini nukleus penjana. Biasa dekat atas tu nukleus tiup. Tiup yang bawah ni nukleus penjana. Gitu. Jadi, at the end, finally, dalam setiap debunga, ni adalah debunga kan? Okay, ni adalah debunga. Dia ada 2 nukleus dalam debunga tu. Dia ada 2 nukleus. Katakanlah cikgu ambil yang ni sekok. Dia keluarkan. Okay. So, bila dia dah ada 2 nukleus, satu nukleus tiup, satu nukleus penjana. Okay. Dinding kantung debunga tu sendiri nanti dia akan modified. Dia akan membeza lah. Okay. Dia akan membeza. Dinding sel itu nanti dia akan membeza menjadi dinding ataupun kantung. Ciri dia tebal. Tebal. Kemudian satu lagi ciri dia mesti kalis air lah. So yang ni lah nanti yang akan bebas. So debunga ni nanti dia akan bebas di udara ataupun dia masih lagi melekat pada stamen tu. Ataupun dia melekat pada enter tu, sorry. So dia melekat pada enter tu lah, nanti dia akan tunggulah ejen pendebungaan seperti serangga datang hinggap. Ataupun ditunggu je angin bertiup, nanti dia terbang. Itulah debu-debu. Bawah sikit. Boleh? Senang je. Okey. Dah siap. Senang je, okey. Jadi dalam tajuk ni awak faham dia punya step je. Okey, step dia mula-mula daripada apa dia? Sel induk apa kelas? Sel induk Microspora. apa jadi pada induk mikrospora ni? Cuba buat ayat. Membahagi secara meiosis. Bentuk apa? Hasilkan apa? 4 sel mikrospora. Yang dikenali sebagai Tetrad. tak dapat markah lagi. Markah yang terusnya yang Haploid. baru dapat markah penuh. Okey, yang haploid. Okey. Kemudian satu debunga ni apa berlaku pada dia? Nukleus dalam debunga membagi mito hasilkan
sel Sel yang mengandungi dua nukleus. okey, iaitu Nukleus bencana dan nukleus tiup. okey. Boleh. Jadi bunga ni dia mempunyai dinding yang ataupun kantor yang sangat tebal dan air yang akan dibebaskan di udara. Siaplah cerita dia. Faham? Faham Sangat senang je. Okey, so dalam buku teks, okey, kalau awak nak nampak yang ni lah. Yang ni. Ni nampak jelas. Dia punya bunga berterabur kat bawah ni kan. Yang tu yang memang dah siap lah tu. Dia memang dah ada orang kata gamet untuk ready je untuk persenyawaan. Okey, cikgu nak masuk lagi pembentukan bunga dan pundi embrio. Okey. Pundi embrio muka surat 119. 119. Okey. Okey. Jadi awak ambil kertas kosong awak tu. Lihat tajuk dia sikit. Pembentukan pundi embrio dalam ovule. Jadi kalau ingat balik struktur dalam ovule ni ni adalah kelopak bunga. Cikgu nak suruh awak ingat lah, nak suruh awak ingat dekat mana ovule tu kan. So ini ialah ovari. Dalam ni akan ada macam biji-biji kecil tu. Ini ialah ovule. Yang ni ialah stigma. Okey, tak apalah dah. Stigma. Okey, tu Jadi awak imagine tadi cerita kita ni, ni dah ada bunga ni. Tak cantik ni. Ni dah ada bunga. Tek. Ni ada bunga. Ni dekat udara kan. Dekat udara dah ada bunga yang terbang ditiup angin. Jadi bunga ni nanti dia akan duduk sini ni. Tek. Dia akan duduk situ. Okey. So bunga nanti dia akan duduk pada stigma. Okey, so nanti dia akan melekat pada stigma dan dia akan membentuk lorong. Bukan lorong jugalah, dia akan bentuk tiup. Tiup ni nanti akan tembus ni. Dia akan jalan masuk dalam apa ni? Filamen. Steel. Dia akan menembusi steel, dia akan masuk dalam ni. Dia akan tembus ovari. Gitulah. Tu yang kita akan belajar. So bila dia tembus ovari, lepas tu berlakulah persenyawaan antara gamet jantan dan gamet betina. Lepas tu berlakulah pembentukan buah tu. Buah tu lah babynya. Okey, so buah tu lah yang kita makan. Dah? Okey, buku teks 119. Cakap ovule ialah struktur bunga yang terbentuk dalam kapel bla 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 bla. Ovule berkembang daripada selapis tisu yang terdapat dalam ovari. Okey, so tengok bunga ni. Ni adalah stigma. Kan? So ini adalah tiupnya nanti. Dia akan tembus tu nanti. Ini ialah ovari. Ni ovari. Ovari ni macam uterus lah. Uterus ovari.
So, dalam ovari dia ada ovule. Okay, dalam ovule tu dia ada nukleus. Okay, nukleus tu uniknya dia ada... kenapa dia tak... Oh, okay. Dia ada 3 ni, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 nukleus. Nanti cikgu ajar ni macam mana ada 8 ni. Okay, dia ada nucellus. Dalam nucellus tu ada pundi embrio. Okay, then dalam pundi embrio tu nanti ada nukleus. Then awak ada integumen. Leher dia tu micropyle, lubang dia lah. Yang ni ialah struktur ovul yang matang. Okay, sebelum dia matang, tengok dulu pundi dia. Okay. Jadi 3 okay, ni lah. Jadi awak ambil ni lukisan ni tadi. Okay, sama je cikgu buat konsep dia. Kita zoom okay. Jadi ambil ni, keluarkan. Okay, awak lukis gini. 1. Gitu je lah. Tak susah-susah. Okay, so dalam tu ada 1 nukleus. Okay, so yang ni kita namakan dia sama macam tadi, sel induk microspora diploid. So dia sama juga, dia akan meiosis, hasilkan 4 sel megaspora. Sama je macam tadi, megaspora yang haploid. Okay, so yang ni nak kena ambil meo. So awak akan nampak dalam tu 1, 2, 3, 4. 3 sel microspora ni, 3 sel megaspora, dia akan merosot. Sebab tu bentuk dia terpenyek gitu. Okay. Hanya 1 sel megaspora aja yang akan berkembang. Dia ada nukleus lah dalam tu. Okay, cikgu lukis lagi yang sama. Okay, 3 sel megaspora tadi merosot dan 1 sel megaspora je akan berkembang. Okay, jadi gambar seterusnya tu dia dah abaikan dah yang merosot tu, dia dah abaikan. Gambar seterusnya dia dah dalam kantong ni. Okay, kantong cikgu guna warna sama, hijau. Dia hanya cerita tentang satu yang besar tu lah, yang megaspora yang hidup tadi tu, yang berkembang tadi tu. Yang 3 tadi tu tak ada cerita lah dia, sebab dia dah merosot. Okay. Nukleus dalam sel megaspora yang berkembang tadi tu akan bermitosis 3 kali menghasilkan sel dengan 8 nukleus. Okay, sama kes macam tadi. Ni nukleus. Okay. Nukleus ni dia akan nukleus mitosis. Tapi unitnya sebanyak 3 kali. Okay, ni nukleus. Okay, bila dia mito sekali hasilkan 2. Kan? Ni 1 kali. Lepas tu dia lagi sekali kan? Hasilkan 4. Ni mitosis yang kedua. Lepas tu dia mitosis lagi.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ni mitosis yang ketiga. Kan? Jadi, at the end, bila dah habis 3 kali mitosis, dia akan dapat 8 nukleus. Kalau matematik tu, awak persamaan 2 kuasa 3. 2 kuasa 3. Setiap kali mitosis hasilkan 2 sel anak, tapi dia sebab 3 kali 8. Faham mana datangnya 8 tu? Sebab dia dah jadi 8 tu sebab dia mitosis 3 kali. Okey. Menghasilkan sel dengan 8 nukleus. Sel dia sama je. Sel dia satu ni je. Sebab sel tu tak membahagi. Yang membahaginya ialah nukleus ni. Nukleus tu yang bermitosis. Jadi hasilkan 1. Daripada 1 dia jadi 8. So bila 8 tu dia susun je lah. Dia susun lah. Dia akan susun 4 dekat bawah, 4 dekat atas. Okey, boleh? Okey. Nukleus dalam sel megaspora membahagi sebanyak 3 kali menghasilkan 8 nukleus. Okey, lepas tu 3 nukleus akan bergerak ke satu. Tadi ni 4 kan? Jadi 4 kan? 3 nukleus akan bergerak ke satu hujung pundi embrio membentuk 3 sel antipodal. 3 sel lagi bergerak ke hujung yang bertentangan membentuk 2 sel sinergik dan 1 sel telur. 2 nukleus di tengah yang membentuk nukleus kutub. Alah, banyaknya lah kan? Okey, tak apa. Tak ada masalah. Jadi, okey, ceritanya gini je. So, tadi dia dah 4 sel. Yang ni cerita yang seterusnya tu, dia nak bagi tahu pergerakan dia je. Pergerakan nukleus tu je. Okey. Aduh. So, pergerakan nukleus dia sama je. Cuma jadi nak cerita lah. Nak cerita. Cikgu nak kawan yang beza. Okay. Dia cakap tadi kan 8 kan? 3 sel antipodal. 1, 2, 3. 3 nukleus bergerak ke hujung. Jadi ke satu hujung. Ini adalah ke hujung pundi embrio membentuk sel anti Tiga nukleus bergerak ke hujung pundi embrio. So ini nama dia pundi embrio lah ni. Inilah pundi embrio. Membentuk 3 sel antipodal. 3 lagi bergerak ke hujung bawah ni. 3 lagi kat bawah. 1, 2, 3. Okey, 3 ni 2 akan jadi sel sinergik. Yang ni ialah sel sinergik. Kita kalakan lah. Ni sinergik. Yang ni yang kanan dia ni pun sinergik. Yang dekat tengah ni sel telur. Sel telur, 2 sel sinergik. Ada lagi 2 balance. 2 lagi nukleus kutub.
Gitu. So pundi embrio ni dikatakan pundi embrio yang telah pun matang. Okey. Bergerak di hujung, sel antipodal. Bergerak kat bawah, 3 juga. 2 sel sinergik dan 1 sel telur. Ni. 1 sel telur ni lah nanti yang akan terlibat dalam persenyawaan. Dekat tengah-tengah dia, nukleus kutub. Okay, sebab tu dalam buku teks awak ni tadi, kan, struktur ovul yang matang ni, struktur ovul yang matang. Kenapa banyak sangat nukleus dalam ni? Ada 8 ni. Tu ceritanya. Ceritanya ni. So, pundi embrio yang telah matang ni, dia akan duduk dalam ni lah. Duduk dalam ovul ni. Ovul yang matang mengandungi 8 nukleus dalam pundi embrio. 3 sel antipodal ke atas, 2 sel sinergik, 1 sel telur dekat bawah, 2 sel kutub. 2 nukleus kutub kat tengah. So, struktur ni ialah ovul yang matang. Okay, dia boleh nanti bila dah berlaku pendebungaan, debunga ni nanti melekat kat stigma, so dia nanti yang akan membentuk laluan. Ni. Dia dah melekat sini debunga. Debunga nanti akan membentuk tiup. Tiup tu nanti akan menembusi ovul ni. Dan gamit jantan tu nanti akan senyawakan sel telur dekat tengah ni. Gitu. Itu dia persenyawaan nanti. Ni persenyawaan dia. Sel telur. Apa tadi? Betul lah, sel telur ni akan disenyawakan oleh gamit jantan. Yang ni kita panggil dia persenyawaan ganda 2. Kenapa dia nama dia 2? Sebab dia ada 2 persenyawaan yang berlaku dalam ni. Itu cikgu akan masuk kelas akan datang lah. Okay, last sekali, anak dia nanti, kalau kita embrio kan, orang kan, so dia akan membentuk buah. Selepas persenyawaan, ovari tu nanti akan jadi buah. Yang kita duk makan sebenarnya, kita makan ovari. Kita makan ovari bunga sebenarnya. Kalau rambutan tu, isi tu ialah ovari. Ovari bunga rambutan tu lah. Okay, faham tak?